Good evening to everyone and welcome to the SPM Revision Seminar online. For today's subject is accounting. Before I introduce the speaker, anyone who would like to ask a question answered by the speaker, please post the questions on the chat box so we can answer them during the Q&A session. Besides that, for the Form 5 students this year, we are offering School Achiever Scholarship Awards, SASA. We do highly encourage all Form 5 viewers to submit your application through our webpage. For more information, please log on to our webpage to find out more. Today we have Mr. Kannan from the Faculty of University Foundation Studies as the speaker for today. Hai, salam bahagia kepada semua viewers. Saya Kannan di sini daripada Health Matriculation Center. Cikgu hari ini akan memulakan revisi yang kali kelima, iaitu merujuk kepada beberapa isi kandungan pada hari ini. Ialah kita melihat apakah yang kita akan mengulang kaji pada hari ini. Berharap agar semua pelajar bersedia dengan kalkulator dan juga alat tulis yang memerlukan. Sebab bab ini anda perlu mengira dan juga perlu memahami apakah dan cara bagaimana kita nak tafsirkan beberapa maklumat supaya kita mendapat jawapan yang betul. Okey. Yang pertama, cikgu akan mengimbas kembali plan ulang kaji tingkatan 4 dan 5 yang seperti mana anda semua tahu pada sesi pertama. Di sini cikgu akan memberitahu kenapa kita perlu meneliti segala modul-modul yang kita membuat ulang kaji sepenuh 10 minggu ini. Okey, itu adalah perkara pertama yang kita akan meneliti, iaitu tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Seterusnya, cikgu akan membuat ulang kaji bab tingkatan 5, iaitu analisis penyata kewangan. Anda sudah tahu apa dia masukkan penyata kewangan buat masa ini. Dan juga kita akan membuat perbandingan prestasi perniagaan, seperti mana ini merupakan dua perkara yang berlainan yang biasanya pelajar keliru dalam peperiksaan. Baik. Biarlah kita melihat dulu apakah yang kita rancang sebelum ini dan berapa modul kita sudah selesai membuat ulang kaji. Yang pertama, pada minggu yang pertama kita dah membuat ulang kaji berhubung dengan pengenalan kepada perakaunan, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Seperti mana anda tahu apakah itu 5 klasifikasi perakaunan dan juga persamaan yang berhubung dengan aset, liability dan juga equity pemilik. Okey, saya berharap semua pelajar sudah pun mahir dan kuasai chapter-chapter ini ataupun bab-bab ini sebelum kita meneliti bab yang ketiga, iaitu berhubung dengan dokumen perniagaan sebagai maklumat. Yang ini pula kita merujuk kepada pelbagai jenis dokumen perniagaan yang biasa kita melihat dalam sesuatu perniagaan. Kita juga meneliti bagaimana kita mendapatkan maklumat daripada sumber dokumen ini dan membuat catatan pertama, iaitu meliputi beberapa jurnal dan juga kita melihat apakah format jurnal dan bagaimana kita memindahkan maklumat daripada dokumen kepada jurnal-jurnal tersebut. Yang ini semua adalah yang apa yang dikatakan sebagai bab-bab yang paling penting. Okey, sama ada dalam kertas 1 ataupun kertas 2, dia biasanya akan ditanya. Okey, anda tidak boleh mengelakkan bab-bab ini sebab ini adalah bab-bab yang paling senang dan juga mudah untuk mendapatkan markah sepenuhnya. Setelah anda menyelesai dengan buku catatan pertama, cikgu pula telah mengajar ledger untuk jurnal yang kita memindahkan maklumat daripada dokumen
dan akhirnya kita juga belajar bagaimana membuat imbangan duga dalam minggu yang ketiga. Setelah itu, cikgu dah menggabungkan beberapa chapter iaitu penyata kewangan dan juga pelarasan. Okey, cikgu dah gabungkan kedua-dua ini agar anda boleh melihat satu soalan sepenuhnya yang biasa keluar dalam peperiksaan. Untuk pengetahuan anda semua, cikgu memang mengambil soalan-soalan sebenar, berbentuk sebenar dan yang boleh menguji pemahaman dan pengetahuan pelajar untuk menjawab sesuatu soalan sebenar tersebut. Okey, sebab itu kalau anda perhatikan dalam sesi-sesi sebelum ini, cikgu membuat satu gambaran peta minda sebelum cikgu mengajar ataupun berhubung dengan contoh soalan ulang kaji. Okey, yang ini kita dah melihat dalam minggu lepas. Minggu ini pula sepatutnya kita perlu meneliti bab yang ke-9, pembetulan kesilapan. Tetapi cikgu inginkan membuat sedikit perubahan di sini. Cikgu nak membawa pembetulan kesilapan dan rekod tak lengkap untuk sesi yang akan datang iaitu minggu depan dan seterusnya. Oleh itu, cikgu melompat daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5 agar kita mulakan dengan satu topik yang cukup senang, tapi ini adalah topik yang akan keluar dalam bahagian pilihan kertas 2. Okey, so kita akan hari ini kita akan melihat apakah yang dimasukkan dengan analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Dan seterusnya kita akan melihat beberapa topik termasuk dengan topik 9 dalam tingkatan 4 dan juga kita ada topik-topik yang lain dalam tingkatan 5. Agar anda jangan keliru, cikgu memang membuat merancang agar hari ini kita meneliti bab yang ke-10 ataupun modul yang ke-10 dalam tingkatan 5 di mana modul yang ke-9 daripada tingkatan 4 akan dibawa untuk tempoh yang akan datang. Harap anda semua faham ya. Okey. Hari ini sebelum kita meneliti secara mendalam isi kandungan topik hari ini, biarlah anda melihat peta ini. Okey, kali ini cikgu tidak beringin nak buat peta minda sebab saya hendak ataupun cikgu hendak anda semua memahami dulu apakah konsep yang akan kita belajar dalam dalam bab ini. Biasanya kita ada beberapa pengiraan dalam bab ini dan pengiraan itu sendiri tidak mencukupi untuk menggambarkan situasi ataupun memberi penerangan yang sepenuhnya yang memerlukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan sesebuah perniagaan. Misalnya dalam perniagaan kita bukan saja merujuk kepada pihak pengurusan, malah kita berhubung dengan pihak penghutang, pembekal, pelabur, kerajaan dan sebagainya. Okey, yang itu semua dalam bahasa Inggeris kita panggil stakeholder. Okey, kita melibatkan beberapa pihak yang sedang memerhatikan kemajuan dan kejayaan sesebuah perniagaan selain daripada pemilik perniagaan. Sebab itu dalam perniagaan anda bukan saja bertumpu untuk bertumpu terhadap keuntungan ataupun kemajuan perniagaan. Anda juga perlu tahu apakah aspek-aspek yang selain daripada untung yang boleh membantu untuk mendapatkan satu perniagaan adalah berjaya secara menyeluruh. Okey, kita akan beralih kepada slide seterusnya. Okey, sebelum kita membuat sebarang analisis penyata kewangan, kita perlu tahu apakah yang akan kita perlu ataupun hendak seharusnya kita memahami. Yang pertama, cikgu akan di sini akan memberikan jenis nisbah. Dalam tingkatan 5, dalam silibus anda, kita perlu mengetahui 3 jenis nisbah, iaitu yang dimasukkan dengan keberuntungan yang berhubung dengan 4 formula ataupun 4 rumus yang menilai
dari pelbagai sudut yang berbeza. Dan juga kita perlu melihat nisbah kecairan, okey, dan seterusnya merujuk kepada nisbah kecekapan. Okey, dia sebenarnya kita memang ada pelbagai jenis nisbah, tapi untuk secara asas kita perlukan yang ketiga-tiga ini. Sebab itu ini adalah satu bab yang paling mudah anda untuk mendapatkan markah penuh. Okey, walaupun ini adalah dalam kategori bahagian B kertas 2. Lepas memahami jenis-jenis nisbah, mengetahui secara menyeluruh, barulah kita akan membuat perbandingan supaya kita boleh tafsirkan apa yang kita mengira dalam formula-formula berhubung dengan ketiga-tiga nisbah ini. Yang pertama, dalam analisis penyata kewangan, syarikat ataupun sesebuah perniagaan biasanya membuat dua jenis perbandingan, iaitu perbandingan berhubung dengan tempo. Okey, nanti kita akan melihat secara menyeluruh apa yang dimaksudkan dengan tempo di sini, iaitu dia berhubung dengan tahun ataupun sesuatu waktu ataupun tempo yang berbeza, 6 bulan, 3 bulan ataupun setahun. Okey, ia merujuk kepada tempo. Jenis perbandingan yang kedua pula merujuk kepada bagaimana perniagaan menilai perniagaan tersebut dengan membandingkan suatu perniagaan yang lain dalam industri yang sama. Okey, kita akan tengok juga bagaimana kita nak membuat perbandingan kita bersama dengan rakan seperjuangan kita. Contoh ya. Dan akhir sekali, cikgu akan memberitahu bagaimana soalan-soalan SPM yang tahun-tahun lepas pernah ditanya. Okey, tumpuan soalan tersebut. Ini maksudnya memberi anda akan dapat serba sedikit apakah bentuk soalan yang mungkin boleh keluar. Tapi jangan tertempu terlalu sangat dengan konsep ataupun bentuk yang pernah keluar sahaja. Anda perlu menguasai topik ini agar anda boleh mendapat jawab sebarang soalan yang keluar daripada bab ini. Okey, yang itu kita akan melihat daripada kertas 1 dan juga kertas 2. Okey. Kita dah tengok apakah yang kita akan melihat secara kasar. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan analisis. Analisis ini adalah bertujuan untuk membuat keputusan kewangan. Sekarang soalan cikgu pula, siapa yang akan membuat keputusan kewangan? Anda boleh memfikirkan mereka adalah pihak pengurusan, bukan? Okey, biasanya dalam sesuatu perniagaan dia ada terdapat 3 jenis pekerja, iaitu yang pekerja dari bahagian bawah yang merujuk kepada operator, dan kita ada pegawai yang berhubung dengan middle tier, iaitu yang berhubung dengan pengurus, supervisor, technician dan sebagainya, dan yang hujung sekali ataupun yang muktamad, yang berhubung, yang berkuasa untuk membuat segala urusan dalam segala urusan adalah pihak pengurusan yang tertinggi, iaitu merujuk kepada pemilik ataupun merujuk kepada pengurus tertinggi dalam sesuatu syarikat. So pihak mereka ini perlukan sangat analisis untuk setiap tahun agar mereka boleh membuat perbandingan dan menilai perniagaan masing-masing. Okey, dalam keadaan yang kita menghadapi sekarang, dalam contoh sekarang dalam satu dunia menghadapi isu COVID-19, maksudnya perniagaan telah pun terjejas terlalu banyak, terlalu merosot. So bagaimanakah cara ataupun langkah mereka ataupun strategi yang perlu mereka mengambil supaya mereka dapat mengatasi isu pandemik ini dalam keadaan yang kritikal sebegini. Okey, pihak pengurusan akan membuat keputusan kewangan berujuk dengan analisis
analisis penyata kewangan. Seterusnya, ia juga bertujuan untuk menggambarkan keupayaan kredit. Keupayaan kredit ini merujuk kepada pihak luar. Okey. Pihak luar maksudnya yang berhubung dengan syarikat kita. Misal kata kita membeli barang niaga secara kredit. Maka pembekal kita hendak mengetahui kedudukan kita. Maksudnya kedudukan kewangan kita. Sama ada kita stabil. Ia adalah penting kerana sekiranya kita adalah stabil, barulah kita dapat membayar balik hutang yang kita punyai terhadap pembekal. Maka pihak luar, bukan saja pembekalan, pihak bank pun yang sekiranya sesuatu perniagaan telah mengambil pinjaman, mereka pun ingin mengetahui prestasi syarikat, keadaan, kedudukan kewangan dengan melihatkan analisis untuk membuat penilaian ataupun memberi grade untuk sesuatu perniagaan. Maka pihak luar pun inginkan analisis sebuah syarikat. Dan seterusnya, ia akan memberi pandangan yang berhubung dengan pelaburan. Pelaburan maksudnya kita merujuk kepada pihak yang melabur dalam syarikat kita. Contoh, kalau kita adalah syarikat milikan tunggal, ataupun perniagaan yang milikan tunggal, kita sebagai pemilik ingin mengetahui sama ada syarikat ataupun perniagaan kita menguntungkan. Ada tak ia mengembangkan ataupun memberi prestasi yang memberi prestasi yang satisfied. Maksudnya memberi prestasi yang berpuas hati kepada kita sebagai pemilik perniagaan. Sekiranya ia merujuk kepada syarikat-syarikat berhad ataupun sendirian berhad, maka pemilik saham pula ingin nak tahu kedudukan syarikat itu adalah pada tahap yang mereka menggambarkan. Maka pelabur ini akan memberi penempuan sepenuhnya ke atas analisis sesebuah syarikat, maka mereka boleh memilih sama ada melabur dalam perniagaan tersebut ataupun mencari pelaburan yang berkesan kepada mereka. So ini adalah tujuan analisis di mana anda boleh lihat ia berhubung dengan pihak pengurusan, pihak luaran, pelabur. Okey, kita dah melihat jenis nisbah. Okey, sekarang cikgu akan memberi penerangan secara untuk keberuntungan. Okey, ia memberi ataupun mengukur kemampuan sesebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Misalnya, ia adalah amat berkait rapat dengan penyata pendapatan. Segala elemen yang berhubung dengan penyata pendapatan. Sekiranya anda mengingat apakah format penyata pendapatan, kita mempunyai hasil, kita akan tolak dengan belanja, kita akan dapat untung. Ini adalah secara kasar. Okey, kalau misal kata hasil, memang kita ada hasil langsung seperti jualan bersih dan kita ada kos jualan dan kita akan dapat untung kasar, kemudian kita campur dengan hasil lain, tolak dengan belanja perniagaan yang lain, belanja operasi dan sebagainya, barulah kita akan dapat untung bersih. Maka keberuntungan ini akan menilai dari sudut penyata pendapatan. Elemen-elemen daripada penyata pendapatan itu akan memberi gambaran sepenuhnya yang berkaitan dengan sesebuah perniagaan sama ada dia adalah dari beralih ke arah beruntungan ataupun tidak. Itu adalah jenis nisbah yang pertama. Seterusnya kita akan melihat daripada sudut kecairan. Seperti mana anda ingin. Maksud daripada kata kasar yang cair di sini, ia merujuk kepada ataupun mengukur keupayaan sesebuah perniagaan sama ada ia dapat menjelaskan semua liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Liability semasa ini adalah merujuk kepada sebarang hutang ataupun tanggungan syarikat terhadap pihak ketiga. Okey, iaitu sama ada daripada pembekal, terdiri daripada pembekal, pihak bank dan sebagainya dalam tempoh
kurang daripada 1 tahun. Okey, so kita akan melihat daripada sudut kecairan. Adakah kita mencukupi aset semasa untuk mengawal segala permintaan ataupun obligasi ataupun permintaan daripada liability semasa? Cukup atau tidak? Daripada sudut ini kita akan menilai apakah potensi sesebuah perniagaan itu mampu atau tidak. Seterusnya kita akan beralih kepada kecekapan sesebuah perniagaan daripada mengukur kecekapan perniagaan dari sudut inventory, okey, merujuk kepada stok, dan juga bagaimana kita boleh mengutip hasil daripada jualan kredit, iaitu merujuk kepada keupayaan perniagaan mengutip daripada akaun belum terima, dan juga kemampuan ataupun bolehkah kita cekap dalam membayar hutang terhadap akaun belum bayar. Okey, so daripada ketiga-tiga jenis nisbah ini, saya harap pelajar semua dapat mendapat satu gambaran yang cukup untuk memahami ketiga-tiga jenis nisbah ini. Okey, baik, kita akan beralih melihat nisbah pertama, nisbah keberuntungan. Yang ini cikgu sudah memberitahu apakah tujuan nisbah keberuntungan ini. Ia merujuk kepada mengukur kemampuan sesebuah perniagaan dalam memperolehi keuntungan. Okey, cikgu akan memberi satu petua terus bagaimana sekiranya soalan-soalan berhubung dengan nisbah keberuntungan atau mana-mana nisbah, bagaimana pelajar perlu menjawab soalan jika ia keluar daripada bab ini. Okey, dia adalah dua langkah sahaja. Langkah pertama, anda pasti kena tahu apa rumus yang berkaitan. Okey, mulai hari ini selepas revisi yang pada malam ini, saya harapkan agar pelajar-pelajar menghafal terus rumus-rumus yang cikgu menjelaskan. Okey, kemungkinan besar pelajar tidak dapat menghafal jika pelajar tak faham apakah maksud rumus dia. Okey, cikgu dah memberi beberapa contoh, nanti anda akan tahu ya. Apabila anda memahami, ia memudahkan anda untuk mengingat, maka usaha untuk menghafal rumus itu bukanlah susah sangat. Okey, kita mulakan dengan dalam nisbah keberuntungan, kita akan mulakan dengan peratus untung kasar. Okey, peratus untung kasar atas kos jualan. Okey, sekarang anda tidak boleh kata, cikgu, saya tak faham apa dimaksudkan dengan untung kasar. Okey, daripada sesi pertama hinggalah sesi keempat, cikgu setiap kali ada merujuk kepada untung kasar dalam setiap aspek, maka anda tahu apa bagaimana format untuk mencari untung kasar dan juga kos jualan. Okey, daripada sudut itu kita akan melihat berapakah peratus untung kasar ke atas kos jualan. Ada kalanya soalan tidak akan memberi ayat sedemikian ini. Dia tidak akan bertanya soalan berapakah peratus untung kasar atas kos jualan. Mungkin soalan hanya beritahu carikan tokokan bagi syarikat tersebut ataupun makam. Okey, semua merujuk kepada perkara yang sama. So anda perlu tahu ya rumus pertama dalam nisbah keberuntungan. Seterusnya kita beralih kepada peratus untung kasar terhadap jualan. Tadi adalah kos jualan, sekarang tahu untung kasar ke atas jualan. Okey, ini pun adalah amat penting. Anda perlu tahu apa beza dengan kos jualan dengan jualan. Itu adalah cara yang paling senang. Anda perlu buat masa ni anda sudahlah mesti kena tahu format penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan dalam minda anda. Okey, ada kalanya soalan adalah ditanya dalam dengan cara lain, iaitu merujuk kepada margin untung kasar. Seterusnya kita akan melihat apakah peratus untung bersih. Sekarang beralih ya.
peratus untung bersih ke atas jualan. Maka ia merujuk kepada margin untung bersih. Okey, kita akan melihat secara dengan contoh-contoh yang boleh memberi satu kefahaman yang menyeluruh kepada anda semua nanti ya. Dan terakhir sekali kita akan pula lihat apakah pulangan terhadap pelabur yang melabur dalam sebuah syarikat yang itu dipanggil sebagai modal. Okey, ini merujuk kepada pelabur, maka keempat-empat formula ataupun keempat-empat nisbah ini anda perlu tahu cara bagaimana nak mengira, lepas tu bagaimana kita hendak mentafsirkan rumus ini. Selepas langkah satu, anda dah kenal pasti rumus dia. Langkah kedua adalah tafsiran dan membuat perbandingan. Jika soalan minta anda untuk membuat perbandingan dengan mana-mana tahun ataupun mana-mana syarikat dalam industri yang sama. Setakat cikgu meneliti ya daripada tahun 2019 hingga 2015, tiada soalan yang membuat khas untuk perbandingan. Maka kali ini adalah memang dia ada banyak peluang untuk bertumpu kepada perbandingan. Maka memberi perhatian penuh adalah amat ataupun muktamad dalam sesi ini. Okey, kita akan melihat pula contoh-contoh yang berkaitan dengan nisbah keberuntungan. Baik. Nisbah yang pertama seperti mana cikgu beritahu tadi, ia merujuk kepada untung kasar atas kos jualan. Maka formula yang anda perlu tahu adalah kita kena tahu apakah untung kasar daripada soalan itu dan juga kos jualan, dan ia mesti kena darab dengan 100 agar jawapan akhir anda boleh merujuk dalam peratus. Okey, ini adalah amat penting. Cikgu dah bagi satu contoh, misal kata untung kasar dalam perniagaan ini adalah 46,000, manakala kos jualan yang dikira adalah 56,200. Okey, sekarang soalan saya pula. Dari manakah kita boleh mendapat untung kasar dan kos jualan? Adakah ia dapat daripada penyata pendapatan ataupun penyata kedudukan kewangan? Pasti jawapannya adalah penyata pendapatan. Maka soalan ini anda perlu tahu bagaimana nak mengira daripada elemen-elemen yang datang daripada penyata pendapatan. Maka ini adalah rumus, ini adalah pengiraan. Jangan tersilap tekan ya. Anda perlu tahu cara. Walaupun anda tulis formula dengan betul, angka semua betul, tapi terlebih ataupun terkurang tekan 10. Maksudnya segala usaha untuk mencari jawapan tepat akan tidak berbaloi. Okey, sebab itu pastikan buat 2 atau 3 kali sama ada pengiraan anda betul atau tidak. Okey, sekarang anda sudah membuat rumus dan pengiraan. Nombor ini mengatakan sebagai 81.85%. Kita boleh bundarkan ya. Jika selepas anda memberi 2 titik perpuluhan, anda boleh membundarkan sebagai 82%. Okey, anda boleh menggunakan simbol sedemikian. Okey, apakah maksud di sini? Itu yang dikatakan dalam klasifikasi tafsiran. Okey, kebanyakannya student ataupun pelajar menghadapi masalah bagaimana nak tafsirkan jawapan yang dapat daripada dalam soalan-soalan nisbah. Okey, dalam ataupun analisis nisbah. Okey, sekarang cikgu dah bagi satu contoh yang mudah untuk mentafsirkan. Bagi setiap RM1 Malaysia kos jualan. Okey, cikgu mengambil kos jualan, untung kasar yang diperolehi bila anda menggunakan unit ringgit Malaysia, maka yang unit kedua pun anda perlulah menggunakan ringgit Malaysia. Okey, dikatakan di sini untung kasar yang diperoleh adalah 82 sen. Okey, sekarang kita beralih kepada peratus untung kasar atas jualan. Okey,
Anda perlu kena tahu ya bagaimana kita melihat atas jualan. Okey, di sini formula dia senang, untung kasar bahagikan dengan jualan bersih. Terkadang soalan hanya memberi jualan, dia mungkin mengelirukan pelajar dengan memberi dua perkara, jualan dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Sekiranya anda ambil jualan sebelum menolak dengan pulangan jualan, maka jawapan anda akan salah. Okey, mesti kena perhatikan betul-betul apakah maklumat yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey, di sini cikgu dah kata 57,620 bahagikan dengan 152,034 ringgit dan darab dengan 100%, maka anda mendapat 37.9% ataupun boleh memundarkan nilai ini kepada 38%. Okey, sekarang merujuk kepada bagaimana kita hendak menafsirkan peratus ini bagi setiap RM1 jualan bersih. Okey, kita ambil saja apa yang kita gunakan dalam rumus. Untung kasar yang diperolehi adalah 38 sen. Okey, mudah kan? Ini dia cara dia paling senang untuk menafsirkan. Okey. Untuk menafsirkan, kalau anda tidak ingat bagaimana nak tulis, buatlah hubungan berantara untung kasar dengan jualan bersih. Uraikan saja hubungan antara untung kasar dan jualan bersih, anda dapat jawapan yang berhubung dengan tafsiran tersebut. Okey, sekarang kita beralih kepada peratus untung bersih atas jualan. Bagaimana kita nak buat yang ini pula? Kita ambil untung bersih daripada penyata pendapatan, bahagikan dengan jualan bersih daripada sumber yang sama, kita dapat pula jawapannya. Contoh, 37,620 dibahagikan dengan 152,034 ringgit. Okey, jualan bersih takkan berubah sekiranya anda mendapat jualan bersih daripada soalan yang sama. Maka di sini anda mendapat bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi adalah 25 sen. Okey, so RM24 ataupun 24.74% boleh dibundarkan kepada 25%. Sama juga dengan pulangan atas modal, di mana kita merujuk kepada untung bersih dibahagikan dengan modal awal. Jadi kita tak boleh ambil modal akhir, ingat yang itu paling penting. Dan kita bahagikan dengan nilainya, iaitu 37,620 bahagi dengan 170 ringgit. Maka kita akan dapat lebih kurang 22.13%. Maksudnya di sini kita boleh bundarkan kepada 22%. Okey, ketiga nisbah ini anda boleh menggunakan kaedah yang sama, manakala dari sudut pulangan atas modal, jawapan anda kemungkinan besar berbeza sedikit. Okey, di sini kita kena melihat dari sudut pelaburan. Okey, bagi setiap RM1 yang dilaburkan oleh pemilih, untung bersih yang akan diperolehi adalah 22 sen. Ini adalah merujuk kepada tujuan pelaburan. So, inilah satu analisis yang lengkap. Bagaimana anda mengingat dia punya formula, bukan sekadar anda mendapat jawapan dalam bentuk number ataupun dalam bentuk numerical, anda juga perlu tahu bagaimana anda kena buat tafsiran bagi soalan-soalan tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada nisbah yang kedua, iaitu nisbah kecairan. Nisbah kecairan ini merujuk kepada keupayaan perniagaan membuat pelbagai jenis pembayaran kepada pihak luar seperti pembekal, iaitu dimaksudkan dengan akaun belum bayar, ataupun pihak bank sekiranya perniagaan tersebut mempunyai pinjaman daripada pihak bank. Dan selain daripada ini, kita juga akan melihat bahawa ia ada kemampuan untuk bayar sesebuah perniagaan dari sudut yang sebaliknya. Okey, kita lihat pula apakah petua menjawab. Petua menjawab biasanya mengikut dua langkah. Langkah pertama,
kenal pasti nisbah semasa, yaitu rumus berhubung dengan nisbah kecairan. Dia ada dua sahaja, nisbah semasa dan kita panggil nisbah ujian asid ataupun nisbah cepat, ya. Okay. Dan seterusnya anda perlu tahu bagaimana nak buat tafsiran ataupun jika soalan minta untuk membuat perbandingan, mentafsirkan berhubung dengan membuat perbandingan sama ada tempoh ataupun perniagaan. Jadi kita melihat pula contoh dia. Kita ada rumus yang berkaitan dengan sini, tapi ingat apakah kaedah ataupun unit yang digunakan, unit penyukuran ataupun unit measurement unit yang digunakan. Di sini kita akan gunakan nisbah dengan 1, ya, ataupun ratio 1. Yang nisbah cair, yang pertama nisbah semasa, kita akan gunakan aset semasa bahagi dengan liability semasa, di mana kita akan merujuk kepada PKK, penyata kedudukan kewangan. Okey, kita akan dapat maklumat daripada sana. Dan contoh di sini adalah 182.500 bahagi dengan 86.520. Nisbah dengan 1. Di sini dia mengatakan sebagai 2.11 nisbah 1. Contoh pentafsiran adalah bagi setiap RM1 liability semasa, katakan kita ada RM1 liability, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM2.11 contoh. Kita ada hutang jangka pendek RM1, tapi dalam tangan kita ataupun dalam aset kita, kita ada RM2. Kita bolehlah membuat bayaran kepada segala liability semasa jika perlukan. Ia merujuk kepada hutang jangka pendek sahaja, bukan aset jangka panjang, ya. Dan yang nisbah seterusnya nisbah cepat, iaitu merujuk kepada aset semasa. Anda kena tolak dengan inventory akhir dan bahagikan dengan jualan, minta maaf, ya, bahagikan dengan liability semasa. Okey, di sini kita dah ada liability aset semasa yang kita merujuk daripada rumus sebelum ni. Kita tolak, misal kata kita ada inventory akhir adalah 26.800 dan kita akan bahagikan dengan liability semasa. Maka jawapan kita adalah 1.8 nisbah 1. Di sini kita akan membuat tafsiran sedemikian, iaitu bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa kecuali inventory akhir sebanyak RM1.80 untuk menjelaskan. Ia merujuk kepada hutang segera, iaitu jangka pendek. Okey, maka dalam sudut ini kita boleh kata syarikat ini masih lagi boleh membayar liability-nya. Okey, itulah dia punya tujuan untuk nisbah ini. Seterusnya kita akan beralih kepada nisbah yang ketiga, iaitu nisbah kecekapan. Nisbah kecekapan merujuk kepada kecekapan perniagaan mengurus inventory dan juga mengukur keupayaan perniagaan mengutip dan membayar hutang. So, 3 perkara akan merangkumi dalam nisbah kecekapan ini. Yang pertama, kita merujuk kepada petua menjawab. Yang pertama, kita ada di sini kita ada 4 rumus, ya. Anda perlu menghafal keempat rumus. Yang pertama, kadar pusing ganti inventory mengikut bilangan kali dan juga kadar pusat ganti inventory mengikut bilangan hari. Tempoh kutipan hutang, iaitu merujuk kepada akaun belum terima, dan tempoh bayaran hutang merujuk kepada akaun belum bayar. Ini yang merujuk kepada penghutang, yang ini pula merujuk kepada pembekal. Dan seperti biasa, anda perlu tahu macam mana nak tafsirkan dan membuat perbandingannya. Untuk di sini adalah kadar pusing ganti inventory, yang bilangan kali formula dia ataupun rumus dia adalah kos jualan bagi dengan inventory purata. Bagaimana nak mendapatkan inventory purata? Rujuk di sini. Inventory awal campurkan dengan inventory akhir dan jumlah hasil ini bahagikan dengan 2. Maka anda boleh mendapat inventory purata. Setiap jawapan ini kita akan tulis unit dia sebagai kali. Okey, jika ia merujuk kepada kali. Okey, kita dah dapat jawapannya 12.43, maka kita boleh mundarkan kepada 12 kali. So, bagaimana tafsiran pula?
Perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 12 kali setahun. Yang kadar pusing ganti inventory bilangan hari merujuk kepada rumus ini, iaitu inventory purata bagikan dengan kos jualan dan darabkan dengan 365 hari. Apabila anda nak masukkan segala nilai yang berkaitan, anda katakanlah dapat 29.36, ini merujuk kepada hari. Maka cikgu dah bundarkan harinya kepada 29 hari, iaitu perniagaan telah menyimpan inventory selama 29 hari sebelum dijual. Okey, makin kurang nilai dia, makin kurang hari dia, maksudnya banyak stok inventory adalah keluar daripada perniagaan. Ini menunjukkan prestasi yang baik daripada sudut jualan. Okey, tempoh kutipan hutang merujuk kepada akaun belum terima bahagikan dengan jualan kredit, maka kita dapat pula jawapan di sini 68.06, maka cikgu dah bundarkan kepada 68 hari, iaitu merujuk kepada perniagaan mengambil masa selama 68 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Makin kurang adalah bagus. Okey, cepat kita mendapat duit daripada pelanggan. Kalau terlalu banyak, ini adalah kita perlu memberi penekanan ataupun meneliti apakah cara yang baik untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Okey, seterusnya kita melihat kepada tempoh bayaran hutang, iaitu merujuk kepada akaun belum bayar bahagikan dengan belian kredit. Belian kredit ini merujuk kepada pembekal, ya. Maka kita dapat katakan cikgu dah dapat jawapan 126.59, maka di sini cikgu dah bundarkan kepada 127 hari. Okey, perniagaan mengambil masa selama 127 hari untuk menjelaskan hutangnya kepada pembekal. Makin lama bagus sebab kita boleh mendapat hasil daripada pelanggan dan kita ada tempoh yang cukup untuk melabur dan juga boleh mampu membayar pembekal kita. Okey, itu dia apa yang 3 jenis nisbah yang kita melihat, itu yang paling penting dalam bab ini. Seterusnya cikgu nak buat perbandingan. So perbandingan ini merujuk kepada dua aspek. Satu dari sudut tempo, yang mana dia merujuk kepada dari tahun ke tahun. Contoh, anda membuat perbandingan analisis nisbah pada tahun 2019 dengan 2020. Okey, anda boleh melihat mana satu tahun memberi kejayaan yang berpuas hati kepada pemilih ataupun mana-mana pihak dari yang berhubung dengan perniagaan. Dan kita pula merujuk kepada satu lagi dari sudut adalah perniagaan, antara perniagaan dalam industri yang sama. Anda tidak boleh membandingkan perniagaan satu industri dengan industri lain. Contoh, anda tidak boleh membuat perbandingan dengan KFC dengan AirAsia. Contoh, misal kata. Sebab nature ataupun asas perniagaan adalah berbeza. Contoh di sini cikgu dah berkatakan industri yang sama, mungkin KFC dengan McDonald's, satu contoh yang anda mudah ingat. Jadi kita akan pula tengok apakah tujuan perbandingan dia untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perniagaan. Itu adalah pertama, merancang dan mengawal masa depan perniagaan untuk membuat bajet. Okey, sekiranya sesuatu syarikat itu dah mengenali perniagaan sendiri, maka mereka bolehlah bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran yang akan datang pada masa hadapan. Okey, so itu adalah amat penting dan membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan demi memaksimalkan keuntungan. Okey, ini adalah perbandingan prestasi perniagaan. Okey, sekarang pula masa untuk kita mencuba diri sendiri. Cikgu akan memberikan satu contoh ulang kaji SPM biar kita melihat yang pertama. Anda hendaki membantu Puan Winnie Alex untuk mengukur prestasi perniagaan beliau berdasarkan maklumat berikut. Ini adalah permulaan soalan yang berkaitan dengan perniagaan Puan Winnie Alex. Okey, soalan pula telah memberi okey. Ya. Okey, dia ada maklumat tambahan, tapi dia ada beberapa soalan yang berkaitan dengan imbangan juga. Cikgu tidak tahu kenapa dia tak keluar, ya. Nanti cikgu akan bagi dalam Facebook. Okey, cikgu akan bagikan slide ini berhubungan dengan soalan tersebut.
Okey, merujuk kepada maklumat tambahan di sini, inventory pada 30 April 2020 adalah 10,400 pada harga kos dan juga 10,000 pada harga pasaran. Manakala satu lagi maklumat tambahan adalah nota kredit dihantar setelah invoice jualan kerana kesilapan pengantaran barang niaga sebanyak 1,000. Maklumat ini belum direkodkan. So kita ada dua maklumat dan soalan yang akan berkaitan dengan bab ini adalah dia mungkin bergabungan dengan aspek ataupun sudut daripada bab lain. Contoh, anda perlu menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi 6 bulan berakhir 30 April 2020 di mana anda perlu tahu penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Di sini kita hanya perlu tahu penyata pendapatan. Daripada selepas anda dapat soalan jawapan untuk soalan pertama, barulah anda boleh mengutung. Di sini kita dah berikan 5 nisbah yang anda perlu mengira dan setiapnya adalah 2 markah, maka jumlahnya adalah 10 markah. Lebih kurang di sini adalah 18 markah. Anda boleh memberi membuat agihan lebih kurang 27 hingga 30 minit untuk menyiapkan jawapan bagi soalan ini. Okay, mari kita lihat dulu. Maklumat tambahan pertama memberi inventory pada 30 April 2020 adalah 10,400 pada harga kos dan 10,000 pada harga pasaran. So, minggu lepas kita dah melihat bagaimana kita mengambil nilai daripada inventory ya. Kita analisis maklumat tambahan, kita pilihlah inventory yang terendah antara dua ini, maka kita ambil 10,000. Dan pengiraan tidak perlu, ia merujuk kepada dua penyata kewangan iaitu akaun perdagangan. Inventory akhir diberikan sebagai nilai tolak, kita akan tolak, manakala penyata kedudukan kewangan aset semasa inventory akhir. Jika soalan tidak minta penyata kedudukan, tak perlu dibuat. Okey, anda perlu melihat apakah kehendak soalan. Okey, kita akan melihat maklumat tambahan kedua. Nota kredit dihantar setelah invoice jualan. Nota kredit biasanya mengurangkan hutang. Okey, ianya berkaitan dengan jualan, maka ia merujuk kepada penghutang ataupun akaun belum terima, maka ini adalah pulangan jualan. Kalau anda gabungkan, ini adalah pulangan jualan. So bagaimana kita nak buat? So kita ada dua akaun yang berkaitan, pulangan jualan dengan akaun belum terima. Satu meningkat, satu menurun. Pengiraan dia, kita kena masukkan pulangan jualan. Jika imbangan duga dalam soalan tidak diberi, maka kita kena masukkan di sini. Dan akaun belum terima, kita kena tolak jika maklumat diberi dalam imbangan duga. Maka penyata kewangan diberikan yang berkaitan adalah pulangan jualan dalam akaun perdagangan, manakala akaun aset semasa akan kita akan tolak daripada ABT sebanyak 10,000. Seterusnya kita kena siapkan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, seperti mana cikgu dah beritahu, apabila anda dah dapat maklumat imbangan duga dan juga maklumat tambahan soalan, ini adalah mudah sebab itu tidak ada banyak maklumat. Kebanyakannya elemen-elemen ini adalah dipetik daripada soalan. Okey, saya rasa soalan akan cikgu akan beritahu kemudian sebab dalam satu slide cikgu sudah masukkan soalan dia, nanti kita tengok. Okey, jualan di sini adalah merujuk kepada jualan. Daripada soalan, pulangan jualan kita tolak, kita dapat jualan bersih, kita ada kos jualan, kita kena ada inventory awal dan kita campurkan jualan belian bersih. Dua-dua ini kita campurkan, lepas itu kita tolak dengan inventory akhir, makalah kita dapat kos jualan. Kos jualan ini adalah amat penting dalam soal bab ini ya, sebab apabila ia merujuk kepada beberapa nisbah dalam nisbah keberuntungan. Okey, lepas tu sekiranya ada belanja, kita tolak belanja dan kita akan dapat untung bersih. Okey, katakan ini adalah jawapan anda buat untuk yang pertama. Maka kita akan merujuk kepada kadar pusing ganti inventory. Jika soalan tidak memberitahu sama ada dia mengira dalam bilangan kali ataupun bilangan hari, anda buat saja kedua-duanya. Okey, jangan tinggalkan mana-mana satu. So maka kita kena merujuk kepada formula kos jualan bahagi dengan inventory purata dan satu lagi adalah inventory purata bahagikan dengan kos jualan. Langkah pertama kena tahu rumus dan ambil nilai yang berkaitan daripada soalan ini. Kita kena tahu apa yang berkaitan adalah inventory awal dan akhir,
Okey, kalau melihat, lepas tu kos jualan. Yang berkaitan adalah kos jualan. So, kita ambil kos jualan pula. So, ini adalah 3 maklumat yang penting untuk soalan ini. Maka kita buat pengiraan dan kita akan dapat jawapan pula. Seterusnya kita akan melihat kepada bagaimana kita akan buat markup untuk tokokan. Okey, formula dia sama. Kita akan mengira untung kasar bahagikan dengan kos jualan. Okey, kita kena ambil untung kasar dengan kos jualan seperti mana yang kita dah melihat dan kita akan buat pengiraan dia. Okey, dan seterusnya kita akan ambil margin untung kasar dan kita pula kena meneliti apakah rumus dia. Okey, rumus dia untung kasar bahagikan dengan jualan darab dengan 100% dan kita melihat daripada sudut jawapan di sini kita kena ambil untung kasar dan jualan. Saya harap anda semua buat soalan untuk dapatkan jawapan ya. Baru anda boleh membuat perbandingan dengan jawapan cikgu dengan jawapan anda. Seperti cikgu tidak memberikan jawapan pada bahasa ini. Ataupun cikgu hendak anda mendapatkan jawapan nanti maklumat ataupun jawapan untuk soalan ini bersama dengan soalan penuh cikgu akan uploadkan dalam Facebook. Okey, kita akan melihat dengan apa maklumat yang berkaitan. Seterusnya kita melihat pula margin untung kasar, iaitu kita ambil untung kasar bahagikan dengan jualan. Kita akan membuat pengiraan yang berkaitan dengannya. Dan akhir sekali kita akan melihat pula margin untung bersih. Apa yang kita berkaitan dengan margin untung bersih? Kita akan ambil rumus ni, untung bersih bahagikan dengan jualan. Okey, anda perlu mengambil kira unit measurement juga. Apakah yang digunakan 100%, maksudnya anda perlu menggunakan maklumat. Ambillah maklumat daripada jawapan pertama yang anda boleh melihat di sini dan kemudian anda membuat pengiraan dia. Okey, dan akhir sekali kita melihat pula rumus untuk margin untung bersih. Anda perlu melihat untung bersih bahagikan dengan jualan darab dengan 100% dan pengiraan dia anda melihat daripada soalan yang kita melihat daripada aspek jawapan pertama. Okey, seterusnya kita akan melihat pula pada pulangan atas pelaburan. Di sini anda boleh melihat apa yang dimaksudkan dengan pulangan atas ini. Setiap kali anda boleh nampak pengiraan dia dan semua Okey, semua nilai itu akan diberikan kepada anda. Dan akhir sekali soalan pula minta apakah yang dimaksudkan dengan pulangan atas pelaburan dan jangan lupa pula rumus dia. Untung bersih bahagikan dengan modal awal, so anda kena darab dengan 100%. Maka semua maklumat itu akan ada dalam soalan dan juga jawapan daripada jawapan bagi soalan A. Okey. Okey, kita akan ambil daripada sini, lepas tu kita akan masukkan dalam ni. So daripada soalan anda boleh melihat pelbagai aspek. Okey, so itulah pentingnya anda perlu mengetahui 2 langkah di sini. Langkah pertama dengan langkah kedua. Dalam bab ini cikgu akan memberikan anda sepenuhnya soalan dan cikgu akan memberikan anda untuk mencuba dalam 1 hari. Kemudian barulah cikgu akan memberikan jawapan untuk segala soalan-soalan yang kita nampak dalam sesi ini. Okey, so anda jangan risau, anda akan dapat jawapan untuk semua soalan. Okey, akhirnya kita akan melihat apakah tumpuan soalan SPM. Okey, itu adalah amat penting dalam bab ini sebab kita kena tahu bukan sekadar kita mengira ataupun mentafsir, kita juga perlu mengetahui bagaimanakah rupanya soalan-soalan itu boleh ditanya dalam SPM sebenar. Yang pertama kita melihat daripada sudut kertas 1, diberi maklumat, sama ada dia soalannya tu memberi maklumat yang berkaitan dengan nisbah-nisbah, sama ada keberuntungan, kecairan ataupun kecekapan. Anda perlu melihat apakah nisbah dia. Seterusnya ada kalanya soalan itu nisbah diberikan, anda perlu menafsirkan ataupun memberi tafsiran kepada soalan tersebut. Yang kertas 2 pula, ia adalah kebanyakannya dalam soalan bab ini, dia adalah gabungan bersama dengan penyata kewangan. Sama ada penyata kewangan diberikan, anda perlu membuat nisbah.
ataupun penyata gabungan diberikan, anda perlu membuat nisbah ataupun tafsiran kedua-duanya sekali, ataupun soalan boleh digabungkan bersama dengan nisbah dan pembetulan kesilapan. Maka jika anda merujuk kepada segala aspek yang cikgu katakan tadi, saya berharap anda semua boleh mencuba soalan ini. Yang anda boleh mendapat soalan itu dalam Facebook. Cuba dulu untuk hari ini, jawapan penuhnya akan diberikan dalam masa yang terdekat. Okey, kalau sekiranya tiada apa-apa soalan ataupun ada sebarang soalan, anda bolehlah menulis dalam meeting chat. Cikgu boleh menjawab sebarang soalan yang anda tujukan kepada cikgu. Dan terima kasih. Hi, my name is Dr. Su Kwok Chong. I'm a senior lecturer in economics at Lancaster University. I first studied economics on the University of London International Program at HELP back in the 1990s. In the modern world, where more and more people are getting university degrees, the quality of the degree is becoming increasingly important. The University of London degree is a high-quality program. Quality is ensured by the fact that the degrees are developed, the exams are set and marked by faculty at the University of London. HELP has been providing the University of London degrees for over 30 years. They have developed a lot of knowledge of how the program works and how they can help students do the best that they can. The teaching staff is a mix of very experienced lecturers, some of whom taught me back in the 1990s, and younger colleagues who help to bring new perspectives and approaches to teaching. An indication of the quality of their staff is that each year several students from HELP complete their University of London degrees with first-class honours. Economics is essentially a way of thinking about society. A lot of the economics that I find interesting starts with a question. For example, why are some countries richer than others? Economists would develop a theoretical model of economic growth that gives us an idea of the mechanisms that can explain economic growth. And then we would take these models to the data to see whether the model works or not. Hence, economics is an interplay between the data, the statistical methods used to analyze the data, the mathematical modeling, and the institutional and historical background. I now live in the UK, but I try to return to Malaysia every summer to visit my family and to meet up with friends. And what is interesting about this is that although I have friends from my time in secondary school and my time at the LSE, most of my friends I meet up with in Malaysia are those I got to know when I was in HELP. We now do different things, but because we have this shared experience on the University of London program, we enjoy catching up with each other. Doing a degree is more than just learning a subject or getting the certificate, although all that is important as well. You also become part of a community of like-minded people. The friendships you make, I think, is one of the valuable parts of the program. Hi, my name is Dr. Su.
So with no further questions, I would like to say we have definitely learned a lot, and hopefully we have all have a clear thought about this session. So we'll continue this on Monday with physics, also from 8 p.m. So good night, students, and have a great weekend.